Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria, salam hormat dan salam hangat dari kami, Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama-sama kami pada pagi ini dalam program CPD Online Anjuran Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Pada pagi ini kita akan kupas satu tajuk, yaitu putaran ilham dalam menghasilkan sajak, yang akan dikupas oleh Encik Muhammad bin Cik Majid, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam menghasilkan skrip drama radio, skrip drama pentas dan juga skrip drama kanak-kanak. Beliau juga banyak menghasilkan pelbagai genre penulisan, khususnya dalam pendidikan bahasa Melayu dan juga sastra. Terima kasih kepada Encik Muhammad Cik Majid kerana bersama-sama kami pada pagi ini untuk berkongsi ilmu dan kepakaran. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah pun berkenalan dengan panel penceramah kita pada pagi ini. Kita teruskan sahaja topik perbincangan kita, putaran ilham dalam menghasilkan sajak ini, dengan memberi penjelasan kepada penonton dengan setuntas-tuntasnya apakah yang dimaksudkan dengan sajak itu. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator yang memperkenalkan saya sebentar tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kehadrat Ilahi atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk sama-sama mengikuti CPD atas talian pada petang ini. Baiklah tuan-tuan yang dihormati sekalian dan Tuan Moderator. Pada petang ini saya berbicara tentang putaran ilham dalam menghasilkan sajak. Kita lihat pada penghasilan bahan inovasi putaran ilham. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh dalam putaran ilham ini, izinkan saya menerangkan seberingkas tentang apa yang dikatakan sajak, apakah yang dikatakan puisi, apakah sajak dan puisi itu sama ataupun tidak, ada perbezaannya. Baiklah tuan-puan yang dihormati sekalian, puisi ialah salah satu sastra yang merupakan pernyataan sastra paling inti. Bila inti ni rasanya sedap lah, kalau kita katakan kuih dan sebagainya, segala unsur seni kesusahaan mengental dalam puisi. Semuanya elok, baik, indah. Oleh sebab itu, puisi lah dari dulu hingga sekarang merupakan pernyataan seni yang paling baku. Sama ada dari sebutan, dari penyampaian, deklamasi dan sebagainya. Apabila mendeklamasikan puisi yang merupakan sebuah kenikmatan seni, khususnya bahkan merupakan puncak kenikmatan seni sastra,
ke puisi. Apabila kita mendeklamasi puisi, kita ada rasakan sesuatu yang sangat indah, sangat menarik bagi kita. Sebab tu dari dulu hingga sekarang puisi selalu diciptakan orang atau dideklamasikan untuk merasakan kenikmatan seninya dan nilai kejiwaan yang tinggi. Muhammad Rosli 2005. Baik, istilah puisi yang digunakan secara meluas pada masa ini sebenarnya sebutan ringkas bagi puisi moden. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, apakah puisi dan sajak itu sama? Tapi kalau di sini merupakan dia mengikut zaman. Panggilan bagi puisi moden ialah sajak. Puisi moden ialah sajak. Sajak merupakan satu cabang puisi. Puisi moden yang dinamakan sajak ini merupakan cabang puisi yang terbaru dalam urutannya, selain pantun, syair, gerindam dan seumpamanya. Sajak dikelompokkan sebagai terbaru disebabkan baru sahaja dicipta bentuk tersebut negara ini. Bentuk nanti kita berbicara tentang bentuk macam mana dan sebagainya. Sebagaimana yang diketahui, pantun, syair, gurindam dan lain-lain sudah lama diciptakan orang. Pada zaman dahulu, pantun, datuk nenek kita selalu berpantun sebelum tidur dan seumpamanya. Karya-karya tersebut dinyatakan tadi adalah amat popular dalam kalangan masyarakat. Ini dinyatakan oleh Lim Switing 2014. Baik. Ishak pula 2003 juga menjelaskan puisi sebagai susunan kata yang ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Puisi ditulis dalam bentuk merangkap dan mempunyai sebutan yang puitis. Ada juga yang kata puitis, ada juga yang ekonomik perkataannya. Bahasa puisi berbeza daripada bahasa prosa, sama ada sintaksisnya atau sebutannya, iaitu intonasi. Intonasi disebut mengikut nada, dideklamasikan mengikut nada. Terdapat nada yang berbeza-beza mengikut mesej yang serius, mengejek atau ironi, sedih, gembira dan seumpamanya. Kadang-kadang terdapat jeda ataupun berhenti di tengah baris bagi memahami persajakan dalam rima dan temanya. Setiap sajak ada rima, ada tema. Okey, seharusnya pada bentuk puisi lama juga terikat sifatnya, rima akhirnya. A bagi syair, kalau pantun AB. Puisi dikarang bukan cuma sekadar luahan perasaan, malah sebagai penghibur atau pelerai hati yang duka lara, tetapi mengandungi satu mesej ataupun suatu persoalan. Kadang-kadang persoalan itu disampaikan secara terus, kadang-kadang amat sukar dipahami persoalan itu kerana maksudnya tersirat di sebalik penggunaan diksinya. Okay, itulah Tuan Moderator, apa yang dikatakan sajak ataupun puisi tadi. Ia merupakan satu sastra puisi baru, puisi yang baru yang diciptakan mengikut bentuk-bentuk yang bebas. Dia bebas. Kalau kita katakan pantun, dia terikat. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Silakan. Terima kasih kepada Encik Muhammad bin Encik Majid atas penjelasan pengertian sajak sebentar tadi. Nampaknya semua penonton telah pun jelas apa yang dimaksudkan dengan sajak. Namun masih lagi mereka tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan putaran ilham? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator yang dihormati, para guru dan penonton yang dikasihi. Kita teruskan lagi
perbincangan kita kali ini dalam slot putaran ilham. Yang dikatakan putaran ilham ialah bahan inovasi yang sangat mudah untuk direka dan diadaptasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kandungan putaran ilham yang menggunakan unsur ala roda impian. Roda impian ni satu rancangan yang sangat popular satu ketika dahulu di kaca televisyen anda. Baik, roda impian sepenuhnya dapat dibina oleh tenaga pengajar mengikut kesesuaian dengan pemilihan tema dan penciptaan sajak. Dalam penciptaan sajak, pelajar mendapat banyak idea untuk menggabungkan kesatuan ayat yang lengkap sebagai diksi, menjelaskan pemilihan kata yang estetik dan sesuai dengan kehendak tema dan tajuk sesebuah sajak yang bakal dihasilkan itulah. Seterusnya, penggunaan bahan inovasi ini telah dilaksanakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran kursus bahasa Melayu dalam kelas kajian yang dijalankan. Pelajar didedahkan sepenuhnya dengan putaran ilham ketika topik membina sajak berlangsung. Yang ini untuk membina sajak saja, yang lain tak ada, bukan pantun, bukan gerindam. Pembinaan sajak bukanlah semudah yang disangkakan oleh sesetengah pihak. Bahasa puisi tidak sama dengan bahasa prosa. Sering menjadi penyimpangan penggunaan bahasa yang dilakukan oleh para penyair. Serta bahasa puisi juga berhubung dengan sintaksis. Ada hubungan antara sintaksis. Banyak juga kajiannya seperti awan sarian dan sebagainya dalam sajak sastra ni. Demikian pula apa yang disebut sebagai kaedah puisi akan dihuraikan satu demi satu sebagai langkah pemahaman terhadap unsur-unsur puisi. Penyimpangan bahasa dalam puisi atau sajak sering menjadi ciri daripada angkatan sastra. Penyimpangan bahasa itu disebabkan oleh bahasa puisi khususnya dan bahasa sastra umumnya bersifat tidak stabil, seperti yang dikatakan Ishaq 2003. Tuan-puan, sejak dahulu lagi sehingga sekarang puisi digemari oleh semua lapisan masyarakat. Kemajuan masyarakat dan dari waktu ke waktu selalu meningkat, maka corak, sifat dan bentuk puisi pun selalu berubah dan kemajuan intelektual juga selalu meningkat. Pada masa sekarang telah wujud puisi yang semakin kompleks dan semakin terasa sukar sehingga lebih menyukarkan pemahamannya. Begitu juga halnya corak dan wujud puisi Malaysia moden. Lebih-lebih lagi pada hari ini disebabkan oleh hakikat puisi yang merupakan inti pernyataan yang padat, seperti yang diterangkan apa yang dimaksudkan dengan puisi tadi. Pada waktu sekarang, tampak puisi Malaysia moden kini diminati oleh semua lapisan masyarakat Malaysia. Hal ini disebabkan oleh puisi itu selain memberi kenikmatan seni, juga memperkaya kehidupan batin, menghaluskan budi, bahkan juga sering membangkitkan semangat hidup yang nyata dan mempertikat rasa ketuhanan dan keimanan. Muhammad Rosli 2005. Sebab kalau zaman dahulu untuk kemerdekaan kita juga menggunakan bahan sastra ini sebagai satu wadah untuk memerdekakan negara. Maka di situ tema patriotik. Baik, pada zaman sekarang, zaman high-tech, kini sudah terdapat adanya gejala-gejala yang cukup berbahaya, iaitu dengan adanya pendekatan teknologikal dengan izin terhadap realiti kehidupan kita manusia yang agak melampau sehingga mungkin akan melenyapkan daya imajinatif manusia yang cuba diabadikan dan dikekalkan oleh penyair menerusi ciptaan puisi-puisi mereka. Makna ada pembaharuan dalam proses penciptaan.
Okey, dengan demikian rasanya dapatlah dikatakan bahawa puisi itu adalah satu pendekatan imaginatif terhadap kewujudan ataupun erti dan makna kita hidup sebagai insan. Tentunya ia berlawanan dengan pendekatan teknologikal dengan izin yang akan menggugat dan melumpuhkan keupayaan pendekatan kita menerusi biotik imaginatif dengan izin terhadap realiti atau kehidupan kita. Di samping mengejar kemajuan pada zaman ini, zaman high-tech ini, pada masa yang sama janganlah sampai pula diabaikan nilai akhlak, nilai budi, nilai kemanusiaan yang punyai semuanya itu perlu dipupuk menerusi hasil ciptaan seni, terutamanya puisi yang sangat menekankan soal kerohanian, kehalusan rasa, soal keindahan dan kebenaran. Masuri SN 1998. Kita kekalkan lagi kita punya nilai kita. Baiklah tuan-puan yang dihormati sekalian, para penonton, kita teruskan. Membaca dan menilai sesebuah karya sastra bukanlah sesuatu yang mudah. Khalayak pasti mengalami kesulitan dan merasainya seakan-akan tidak memahami konten yang diperkatakan ataupun maksud yang disampaikan oleh pengarang itu. Dalam proses membaca teks sastra, dapat dikatakan bahawa dengan membaca itu dapat memberi makna pada sebuah teks tertentu, sama ada yang dipilih atau yang dipaksa kepada seseorang adalah proses yang memerlukan pengetahuan sistem kod yang rumit, yang kompleks dan aneka ragam sifatnya. Baik, kod pertama yang harus dikuasai sekiranya ingin diberi makna pada teks tertentu adalah kod bahasa yang dipakai dalam teks itu, seperti kata ATU 1992. Hal ini bermaksud bahawa dalam membaca dan memahami karya sastra itu, termasuk sajak, khalayak perlu bukan sahaja memahami, malah memerlukan penghayatan yang mendalam untuk mentafsir makna melalui susunan kata atau diksi yang dipilih oleh penyair. Bagi Lin Suiting 2014 menyatakan bahawa idea untuk berpuisi adalah penting. Seseorang tidak boleh berkarya sekiranya tidak mempunyai idea. Idea ibarat bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk memasak. Bahan-bahan mentah tersebut perlu dibeli dahulu sebelum dimasak. Demikianlah tafsirannya kepada pemerolehan idea dahulu sebelum menggarap karya. Puisi bukan hanya kata-kata semata-mata. Dalam kata mempunyai maksud atau makna sesuatu yang dipilih dan dicari dengan penuh hati-hati. Seseorang pengarang tidak menggunakan kata hanya kerana puisi itu kata, malah mengambil kira segenap aspek yang perlu kerana sebarang kesilapan akan menghasilkan makna yang barangkali berlainan daripada yang dikehendaki atau dinyatakan. Jadi dalam mencipta sajak, aspek pemilihan dan menggunakan kata ini tidak boleh diabaikan. Kita kena ambil serius, kena ambil maklum. Pemilihan dan penggunaan diksi yang baik, tepat dan amat penting. Karya mudah tergelincir atau terpesong maksudnya hanya disebabkan oleh penggunaan diksi yang tidak tepat. Maksud yang hendak disampaikan boleh sahaja menjadi lain dan ia merugikan. Terpesong jauh lagi daripada yang kita kehendaki. Pembaca mungkin memperoleh maksud yang berlainan daripada apa-apa yang dihasratkan oleh pengarang. Pengarang yang baik ialah pengarang yang selektif dari segi pemilihan dan penggunaan diksinya. Kita lihat sastrawan negara Datuk Zurina Hassan,
dan sebagainya, Allahyarham Zai Hasra, T alias Taib, dan sebagainya yang saya sebut sekadar menyebut beberapa nama, mempunyai cara yang sangat bagus. Jadi cadangan teknik pengajaran atau bimbingan yang akan dilaksanakan dalam membina atau mencipta saja adalah menggunakan putaran ilham sebagai bahan untuk memudahkan pengarahan idea dan pilihan kata-kata yang sesuai dan mempunyai makna yang dikehendaki dalam tema ataupun tajuk. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan putaran ilham dirasakan sesuai dengan proses untuk membina saja. Penggunaan bahan ini secara keseluruhannya mampu untuk menarik minat pelajar dan pelajar lebih bermotivasi untuk mencipta sajak. Nanti ada di bawah, nanti saya masukkan juga temu bual dengan pelajar saya. Baik, oleh itu kesesuaian ini dapat dihubungkan dengan pelajar yang terutamanya yang baru belajar untuk mencipta sajak. Apabila menggunakan putaran ilham ini, pelajar dapat memberi perhatian yang penuh dan mengetahui konsep asas kepada penulisan kreatif. Baik, secara keseluruhannya dapatlah saya simpulkan bahawa dengan adanya putaran ilham ini, maka penulis muda, penulis baru yang ingin belajar mudah untuk mendapatkan idea, mudah menyusunkan kata-kata dan dapat bermain di mana-mana sahaja, dapat membina perkataan, membina ayat dengan baik. Semoga bermanfaat kepada para penonton dan juga kepada pelajar ataupun sesiapa yang baru ingin memulakan diri sebagai penulis sajak. Dan saya sangat mencadangkan kepada mereka di luar sana supaya menggunakan putaran ilham dengan kos yang tidak begitu tinggi, tidak mahal, mudah dibawa, kemudian mudah membina idea, mudah mendapatkan idea, mudah membina kata-kata, ada pemilihan diksi yang sesuai. Itu yang dikatakan putaran ilham. Baiklah, saya rasa Tuan Moderator itu sahaja yang dikatakan putaran ilham. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Baiklah, kita sudah pun diberikan penjelasan tentang apakah itu putaran ilham. Saya harap semua penonton telah pun jelas apakah yang dimaksudkan dengan putaran ilham itu. Saya mohon jasa baik Encik Muhammad bin Encik Majid. Apakah pula kepentingan dan manfaat putaran ilham ini kepada para pensyarah, para guru serta pelajar-pelajar di sekolah? Sila jelaskan. Terima kasih Tuan Moderator dan para penonton yang dihormati sekalian. Kita teruskan lagi slot kita dengan kepentingan ataupun manfaat hasil daripada putaran ilham. Saya dan Jabatan Pengkajian Melayu telah menjalankan kajian ini dan hasil daripada kajian ini didapati sangat signifikan kepada pensyarah dan juga pelajar kerana mereka dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa dan kesusastraan Melayu. Pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi unsur-unsur sastra biasanya akan menyebabkan kebanyakan pelajar berasa bosan dan kurang seronok. Benar tu. Bukan semualah. Pemahaman corak pengajaran dan pembelajaran yang bersifat kreatif, terutamanya yang berunsur inovasi, amat digalakkan dalam proses pendidikan pada masa kini. Baiklah, karya sastra bukan sahaja untuk dinikmati sebagai cenderahati, malah ia menggalakkan pelajar membaca. Alimuddin Muhammad Dom 2009 menegaskan bahawa karya sastra juga dapat memenuhi cita rasa masyarakat dan memahami budaya dan seterusnya boleh mengembangkan bakat dalam menghasilkan bahan sastra. Itu yang penting sebenarnya dalam menghasilkan bahan sastra. Hasil kajian ini juga mendapati bahawa ia dapat membantu pelajar di Institut Pendidikan Guru
yang bukan sahaja dalam pengkhususan bahasa atau sastra Melayu, untuk lebih berminat dan seronok dalam penciptaan puisi, terutama sajak yang biasanya dapat dilihat di dalam buku teks sekolah ataupun Komsas, dan media cetak yang lain dalam surat khabar. Misalnya, penggunaan putaran ilham dapat digunakan dengan lebih berfaedah untuk menyelesaikan masalah pelajar dalam proses penciptaan sajak, seperti saya nyatakan sebentar tadi. Kajian ini dijalankan dalam slot PDP. Masa yang diperuntukkan ialah selama 100 minit untuk menghasilkan sajak tersebut. Tema yang diberikan ialah ibu. Dengan berdasarkan tema dan persoalan itu, kemudian pelajar mengolah perkataan berkenaan dengan merujuk gaya bahasa dalam sajak. Nanti slot akan datang ini saya akan jelaskan apa yang dikatakan gaya bahasa. Baik, dalam nanya saya teruskan lagi dengan faedah penggunaan bahan inovasi putaran ilham. Baik, faedah yang pertama ialah pencerna idea. Pelajar didapati sangat seronok kerana bahan inovasi yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan idea ataupun ilham dengan lebih mudah dan berkait dengan kehendak diksi yang dicipta dari segi tema dan tajuk yang dipilih, yang dinyatakan itu. Baik, berdasarkan kepada permainan ini, peserta boleh mengayakan pembendaharaan kata melalui permainan kata, seperti antonim, sinonim dan seumpamanya, mewujudkan paradoks, simile dan seumpama. Dengan demikian, jumlah perkataan yang dikuasai oleh peserta makin bertambah. Baik, seterusnya, faedah yang kedua ialah aktiviti bermain putaran ilham ini menyeronokkan. Kenapa? Baik, bahan inovasi putaran ilham ini telah diciptakan berdasarkan kepada konsep roda impian seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi, yang menyerapkan unsur permainan yang membolehkan pengguna memusing-musingkan bulatan untuk memilih diksi yang sesuai dalam pembinaan sajak. Para pelajar sangat terangsang untuk terus dan membina diksi yang paling sesuai dalam penciptaan sajak berbanding dengan pengajaran yang bentuk tradisional seperti menulis di papan putih ataupun menulis di papan hitam dan sebagainya. Baik, manfaat yang ketiga yang dapat saya jelaskan di sini ialah bahan yang ringkas, terbuang dan kos yang murah. Putaran ilham merupakan satu ciptaan inovatif yang dapat dihasilkan oleh pelajar maupun guru dengan menggunakan bahan yang diperoleh dengan kos yang berpatutan. Kita menggunakan kertas keras, dan juga kertas, ataupun boleh kita gunakan juga kotak. Dengan sentuhan kreatif dan inovatif ini boleh dibina sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran berguna kepada pelajar IPG dan juga murid sekolah. Dan murah kan? Murah dan senang. Tak perlu, membinanya tak perlu mengambil masa yang panjang. Baik, seterusnya pelaksanaan yang mudah. Untuk bermain dengan putaran ilham ini sangat mudah untuk dilaksanakan oleh semua guru dan mudah dipahami oleh murid. Bahan yang dicipta ini membolehkan murid-murid mudah mendapat idea untuk memilih perkataan dan menyusun perkataan atau diksi yang sesuai dengan kehendak tema dan sajak dengan gaya bahasa yang sesuai. Baik, seterusnya, pelajar juga dapat memberi respon ataupun refleksi yang baik terhadap penggunaan bahan inovasi ini. Baik, seterusnya, bahan inovasi ini bersifat mobile
dan pelbagai fungsi. Bila disebut mobile, sudah tentulah kita faham bahawa bahan ini boleh dibawa sahaja ke mana-mana sahaja. Penggunaan material yang ringkas dan ringan amat mudah bahan ini untuk digunakan di mana-mana sahaja tanpa had. Contohnya kita boleh bawa ke makmal, makmal MDM, ke makmal sains semasa pembelajaran. Boleh kita bawa ke padang dan di bawah pokok, ataupun kalau di IPG kampus Sultan Mizan ini berdekatan dengan Bukit Keluar, kita boleh mendaki Bukit Keluar dan membina di atas Bukit Keluar, melihat keindahan Bukit Keluar. Ataupun kita boleh juga membawa ke pantai, sebab IPG kampus Sultan Mizan ini berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Kita dapat deburan-deburan ombak memukul pantai, daun kelapa melambai-lambai memanggil daku. Ataupun kita bawa juga ke kawasan peranginan pantai air tawar. Di sini merupakan satu kawasan yang cantik yang kita dapat nikmati. Baiklah tuan-puan yang dihormati sekian, saya rasa untuk faedah dan kepentingan bahan inovasi putaran LLM ini telah saya terangkan secara sejelas-jelasnya. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Dalam penghasilan sesebuah sajak, gaya bahasa sangat dipentingkan. Kita mahukan bahasa-bahasa yang puitis, bahasa-bahasa yang bermakna, bagi menghasilkan bahasa-bahasa yang ada nilai-nilai estetika. Saya mohon penceramah kita pada pagi ini, jelaskan kepada penonton, apakah yang dimaksudkan dengan gaya bahasa itu. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator yang dikasihi, dalam para penonton yang masih lagi setia bersama saya dalam CPD atas talian dengan tajuk Putara Ilham dalam Menghasilkan Sajak. Untuk kali ini saya membincangkan gaya bahasa dalam sajak. Apa yang dikatakan gaya bahasa? Baik, sebelum saya membawakan tuan-tuan, puan-puan jauh menelusuri gaya bahasa dalam sajak, molek sekali kita lihat apakah yang dinamakan gaya bahasa dalam sajak itu. Baik, secara sederhananya, gaya ialah bermaksud cara, ragam dan seumpamanya. Setiap manusia mempunyai cara, mempunyai gaya dan mempunyai ragam berpakaian. Kata Christmas. Sejak saya kenal gaya berpakaian tahun 1970-an, 1980-an, kaya dengan cara bell bottom, kemudian diikuti oleh baggy, dan terkini saya tanya anak saya apakah yang dikatakan cara berpakaian, beliau kata slim fit. Betul lah, slim fit agaknya mungkin yang mengikut gaya pakaian tu mungkin lebih memahami, lebih mengetahui daripada saya. Kemudian kita lihat pula gaya bahasa. Yang dimaksudkan dengan gaya bahasa ialah cara atau ragam pemakaian bahasa, khususnya dalam penulisan. Itu yang dikatakan oleh Christmas. Banyak gunanya gaya bahasa ini, seperti menguraikan ilmu pengetahuan, bercakap kepada khalayak, mengarang. Juga gaya bahasa ini berbeza daripada seseorang. Orang A begini gaya bahasanya, orang B begini gaya bahasanya, dan begitu begini dan seterusnya. Baik, gaya bahasa sastra pula tentulah khusus digunakan untuk menulis kesusastraan sahaja dan tidak untuk penulisan yang lain. Seterusnya kita lihat juga bahasa. Bahasa menjadi medium yang penting untuk pengarang menyampaikan cerita, idea, pemikiran dan permasalahan yang lain. Pengarang yang kreatif akan cuba menggunakan pelbagai gaya bahasa dan mengeksploitasi bahasa dengan sebaik-baiknya agar cerita yang disampaikan itu menarik dan memberi kesan kepada pembaca.
Bahasa yang digunakan oleh pengarang hendaklah dalam lingkungan rumus dan tata bahasa yang diamalkan oleh bahasa tersebut. Seterusnya, gaya bahasa bukanlah apa yang ditulis oleh pengarang, tetapi bagaimana pengarang menulis dan mempersembahkan ceritanya. Itu yang dikatakan gaya bahasa. Gaya bahasa melibatkan tanda baca, rima, tona, pengulangan, tekanan dan sebagainya, yang juga ada kaitan dengan ciri-ciri linguistik dan juga semantik bahasa. Dalam hal ini, pengarang bebas memanipulasikan bahasa, diksi, struktur ayat, memilih frasa, membina dialog dan aspek bahasa yang lain untuk menimbulkan gaya atau mood selain daripada cara dan ragam tadi. Dalam drama misalnya, gaya bahasa melibatkan intonasi dan bunyi suara yang berbagai-bagai mengikut situasi, mengikut aspek sedih dan sebagainya. Gaya bahasa yang digunakan oleh seseorang pengarang merupakan identiti dan gaya yang unik bagi pengarang itu sendiri, sehingga membezakan dirinya dengan pengarang-pengarang yang lain. Okey. Berdasarkan takrifan yang diberikan oleh Fazri Aris 2013, gaya bahasa atau unsur keindahan merupakan cara pengkaryaan menggunakan bahasa dengan baik dan kreatif dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam sesuatu karya menjadi pemikirannya. Gaya bahasa atau unsur keindahan melibatkan semua aspek bahasa seperti pemilihan kata, penggunaan kiasan, pembinaan frasa, pembinaan ayat dan sebagainya. Baik, keindahan sesuatu karya akan terserlah melalui penggunaan gaya atau unsur keindahan atau cara atau ragam tadi oleh penulis tersebut untuk menarik pembaca. Di sini saya cuba sedikit memberikan ataupun menjelaskan gaya bahasa dan unsur keindahan yang digunakan oleh pengkarya atau pencipta atau penulis. Yang pertama yang kita lihat ialah metafora. Apakah yang dikatakan metafora itu? Metafora merupakan penggunaan kata-kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat atau disebut sebagai bahasa kiasan. Sesuatu subjek diberikan sifat secara perbandingan dengan kias atau secara kiasan. Gaya bahasa ini ringkas, padat, tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Satu daripada perkataan itu bersifat konkret atau nyata dan menjadi objek umum untuk difikirkan, dan satu lagi ialah abstrak, kata abstrak, atau tidak nyata. Contoh ini kita ambil dalam Kepelabuhan Cahaya karya A. Wahab Ali. Sungai kehidupan, kita tengok sungai konkret, kehidupan abstrak. Padang perjuangan, padang nampak depan mata kita, perjuangan kemudian danau rindu, danau, kawasan-kawasan di desa, kemudian rindu aspek jiwa yang kita tak nampak. Okey, itu yang dikatakan metafora. Baik, seterusnya personifikasi. Yang dikatakan personifikasi ataupun personifikasi juga dikenali sebagai perorangan atau penginsanan. Sebagai yang mudah sekali disebut, objek diberi sifat manusia. Penyajak memberi sifat manusia sama ada dari segi perasaan, perwatakan atau tindak tanduk kepada benda-benda maujud.
binatang, idea atau hal-hal yang bersifat lebih abstrak seperti sepi menggigit. Sepi diberi kata tadi perasaan, kemudian menggigit, orang saja gigit ataupun binatang ada gigit, tak ada, manusia saja menggigit. Rindu melambai, rindu yang tu rindu ialah perasaan, melambai ialah perbuatan. Okey, ataupun ada juga ayat yang kata begini, ombak memukul-mukul pantai. Ombak objek diberi penginsanan ataupun perorangan memukul-mukul. Daun kelapa itu melambai-lambai kepada saya. Daun kelapa, objek melambai-lambai satu perbuatan kepada saya dan sebagainya. Baik, itu personifikasi. Seterusnya kita masuk pula kepada simile. Simile ialah gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda, keadaan atau suasana dengan jelas. Hal ini demikian kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu, iaitu seperti umpama, bak, bagai, ibarat dan contoh. Halus bagai jari, perawan bagai kayu, seperti bunga raya yang baru kembang, dan sebagainya. Itu yang dinamakan simile. Di sini saya saya berikan 3 sahaja dulu gaya bahasa, kemudian kita akan nanti ada ruang, nanti kita akan masuk ke indahan bahasa. Baiklah, Tuan Moderator, saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Kita teruskan slot kita pada pagi ini dengan menonton beberapa karya yang dihasilkan oleh para peserta CPD kita. Kita tonton bersama-sama. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, khusus kita sudah pun sampai di kemuncaknya. Untuk akhirnya, kita dengan segala hormatnya menjemput Encik Muhammad bin Encik Majid untuk mendeklamasikan saja karya beliau. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Sekali lagi kita bersua. Baik para penonton yang dihormati, saya nak cuba sampaikan ataupun deklamasikan sajak saya yang berjudul Aku, Ayah, COVID dan Kematian. Yang ni yang terbaru yang saya hasilkan semasa PKP, Perintah Berkurung Hari. Saya juga menggunakan dengan Putara Ilham sebagai satu panduan. Tuan Moderator, izinkan saya mendeklamasikan sedikit bukan semualah, sedikit saja. Saya berjudul Aku, Ayah, COVID dan Kematian. Saat malaikat maut datang menjemput undangan pulang ke alam baka ayahku, kau telah sendirian menanti dan tiada teman, tiada saudara seterakan taulan di ICU. Terbujur kakulah di situ sehingga saat disahkan medikal ayah pergi. Aku tiada di sisimu. Keluarga berjauh dari menatap kesakitanmu yang amat. Kita dipisahkan oleh virus yang tiada berubat. Kesilapan sedikit membawa mudarat. Ayah pun pergi selama-lamanya. Ayah, saat ini air mata tidak berhenti mengalir.
saat dikafan, tiada anak yang menyentuh jasadmu. Saat kain putih dibalut ke jasadmu, titik air mata ini tiada mengalir di sini di tubuhmu. Saat jasadmu ditutup, tiada siapa anakmu dapat merencis mawar di badan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Cukuplah cukuplah tu untuk saya deklamasikan sebagai suatu persembahan hasil daripada penggunaan putaran ilham. Terima kasih Tuan Moderator. Tuan-tuan dan puan-puan, khusus CPD online anjuran Jabatan Pengajian Melayu, putaran ilham dalam menghasilkan sajak sudah pun sampai ke penghujungnya. Selaku Ketua Jabatan, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Muhammad bin Cik Majid kerana sudi berkongsi ilmu dan kepakaran. Pada para penonton, peserta khusus yang saya hormati sekalian, rakaman terima kasih sekalung budi tidak terhingga kepada Jabatan Pembangunan Latihan IPG Kampus Sultan Mizan yang memberi komitmen padu bagi menjayakan program ini, kepada pihak pengurusan IPG, pengarah timbalan pengarah, serta semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, saya rakamkan ucapan terima kasih tidak terhingga. Ambilkan saya buah delima di balik daun, budi Tuhan saya terima, jadi kenangan bertahun-tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.